Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan bincangkan tentang topik persamaan dan fungsi kuadratik. Okey. So ada beberapa soalan yang secara asasnya lah. Okey, soalan yang biasa keluar dalam exam. Okey, so saya akan sentuh soalan bentuk peta 2 dan soalan bentuk peta 1. Okay, ada soalan bentuk peta 2, soalan bentuk peta 1 jugalah. Okey, sebentar. Okey, kita akan teruskan soalan pertama. Okey, kita lihat di sini ni soalan biasa lah Soalan bentuk macam ni, soalan yang kita perlu selesaikan. Selesaikan maksudnya kita kena cari sehingga nilai X sama dengan berapa. Okey, so langkah pertama, bila diberi bentuk beginilah, dia ada soalan macam ni, ada macam-macam bentuk lah. So apa yang kena buat? Okay, so kalau macam ni maksudnya 2x tolak 1 ni bila kuasa 2 maknanya ada 2 lah. Okay, ada 2. So sama dengan 3x tolak 2. So bila ada 2 macam ni, kita kena buat apa? Kita kena kembangkan. So teknik pengembangan yang saya nak ajar kat sini supaya pelajar tidak membuat careless mistake semasa menjawab sebab dia melibatkan nilai negatif-negatif ni kan. So saya akan, ini hanyalah metod hanya cara. Okay, so kita akan darab nilai ni mengikut macam koordinat lah. So kalau 2x darab dengan 2x, so kita tulis kat kotak ni lah 4x kuasa 2. So kalau 2x kali dengan negatif 1 yang kat bawah ni, yang ni darab dengan yang bawah ni, so kita akan tulis di petak bawah dia negatif 2x. So kalau yang negatif 1 pula darab dengan yang 2x ini, kita tulis di petak sini lah negatif 2x. Negatif 1 darab 2x, negatif 2x. So yang bawah ni negatif 1 darab dengan negatif 1, positif 1. Positif 1. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. So kita pun keluarkan hasilnya, kita tulis di sini 4x square. Semua jawapan yang dalam petak tu kita keluarkan 2x tolak 2x tambah 1. So semua ni sama dengan 3x tolak 2. Kemudian kita kumpulkan semuanya di sebelah kiri. Sebelum tu yang ini kita boleh selesaikan. Yang dua ni saja yang mempunyai pembuli ubah yang sama kan. X, X. So yang itu je kita boleh kira. So 4x kuasa 2. Negatif 2. Lepas tu ada lagi negatif 2. So semua sekali negatif 4x. Tambah 1. So 3x sebelah sana kita dah boleh bawa ke sebelah. So negatif. Sebab di sini positif. So bawa ke rumah sebelah jadi negatif. Negatif 2 bawa pergi rumah sebelah jadi positif 2. So sama dengan kosong. So kita mesti jadikan dia persamaan ni sama dengan kosong. Belah sini kosong. Kemudian kita boleh selesaikan. Mana yang satu grup? So saya kumpulkan dulu. Negatif 4x dengan negatif 3x ni satu grup. Sebab ada x sama. Kalau nombor tambah 1 tambah 2. Ini one group. So semua sekali 4x square tolak 7x sebab negatif 4 ada lagi negatif 3. So semua sekali negatif 7. Tambah 1 tambah 2, 3. Okey, sampai peringkat ini awak ikut saya kita letakkan bracket macam ni. Kemudian kita letak ke sini x pertama, x kedua. Okey, pastikan kita buat macam ni dululah. Okey, kemudian kita boleh keluarkan kalkulator. Okey, boleh nampak kalkulator ni. Okey. Macam mana kita nak cari? Kita type. Kita tekan mod 1, 2, 3. Tekan mod ni 3 kali. Ada EQN tu kita pilih 1. Kemudian kita ada unknown. Okey, kita tekan anak panah ke kanan ni. Kita mesti pergi ke degree punya mod. Tekan 2. So ada A tanda soal. A tanda soal ni menunjukkan nilai 4 dekat depan ni. 4x kuasa 2. 4 ni adalah A. Tekan 4. Sama dengan B tanda soal itu adalah dekat X ni. Negatif 7. Kalau dia negatif mesti type negatif. Negatif 7 sama dengan C adalah nilai di belakang sekali iaitu positif 3. So tekan 3. Sama dengan. Nampak tak? X1 sama dengan 1. So tulis jawapan. Kita tengok kejap X1 sama dengan 1. Kita tulis jawapan kat sini. 1. X1. X2
Okay, X2 kita tekan lagi sama dengan 0.75. Jangan tulis 0.75. So, kita tukarkan ni kepada bentuk pecahan. Macam nak tukar? Tekan shift, tekan ni, AB per C. Dah, keluar pecahan 3/4. So, pastikan jawapan dekat belah bawah ni dalam bentuk pecahan. Kemudian, kita nak bawa jawapan ni masuk ke dalam bracket. So, kalau tulis X kat sini, ikut yang pertama X. Kalau positif 1, kalau 1, letak kat dalam ni, tolak 1. Kalau di pecahan, darabkan dulu 4 ni dengan X. Jadi kat sini akan jadi 4X. Okay, sini 3 ni positif kan? So, bila masuk dalam ni, tolak 3. Itu caranya. So, dapatlah markah penuh di sini. Kalau soalan yang kertas 2, biasanya markahnya adalah 4. Alright, so ini adalah bentuk favorite lah. Kalau keluar, mungkin dekat objektif pun ada. Dekat kertas 2, kalau kertas 2, 4 markah lah. Biasanya Alright, itu adalah bentuk soalan pertama. Okay, kita pergi ke soalan kedua. Okay, soalan kedua ni soalan objektif. Okay. Antara fungsi kuadratik berikut yang manakah mewakili graf di atas? Okay. Awak kena tahu graf bentuk bila graf tu, okay macam ni. Bila graf tu ada menunjukkan titik atas sekali, kita panggil ni titik maksimum. Titik maksimum. Ataupun graf tu bentuk macam ini. Dia ada tunjukkan titik minimum. Okay. Yang ni saya nak awak ingat bentuk graf tu. Bila dia ada titik maksimum, titik minimum, biasanya dekat soalan dia ada fungsi bentuk macam ni. Bentuk macam ni A, contoh dia X tolak E tambah Q. Kuasa 2 sini ada kuasa 2. Dia bentuk macam ni. Awak kena hafal bentuk ni. Tak kisahlah A ni nombor apa, P ni nombor apa, Q ni nombor apa, tak kisah. Tapi bila ada fungsi bentuk macam ni, dia menunjukkan graf tu ada titik maksimum atau minimum. So kat sini kita ada titik maksimum 216. Kalau tengok dekat ABCD ni, yang mana satu yang ada bentuk macam ni? Yang ada bentuk macam ni cuma dekat B dengan D je, betul tak? Kan? So dekat B dengan D je ada bentuk macam ni. So confirm A bukan jawapan, C pun bukan jawapan. Tu satu. Ini cara paling mudah lah ni saya nak ajar. Tu satu lah. Bukan jawapan dia. So kalau nak tembak tak boleh tembak lah A dengan C ni. Okay, kemudian kita tengok bentuk yang dibari ni. Kalau kita tengok ini senyum, yang mana senyum, yang mana sedih kan? Yang ni senyum. Yang ni sedih. So masa bila graf ni bentuk sedih? Masa dekat depan bracket ni yang A ni, contohnya kalau A ni bernilai negatif. Kalau dia bernilai negatif, dia punya graf akan bentuk sedih. Kalau A ni positif, positif maksudnya tak ada tanda negatif lah kat situ. Dia adalah graf bentuk senyum. So antara B dengan D ni, yang mana ada negatif kat depan? D lah. Jadi D lah jawapan dia. Senang. As simple as that. So ini jawapannya D. Itu je saya nak awak fahamkan kriteria dia. Okay. Tengok dia punya pattern asal ni. Tengok yang ni. Make sure awak kena, yang penting sekarang ni awak cuma hafal bentuk ni, bentuk fungsi ni. Ni kita panggil fungsi fx ni fungsi. So bentuk fungsi ni awak kena ingat. Bracket ada kuasa 2 atau tambah ada nombor lah. Okey, itu soalan yang kedua. Kita pergi ke soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ni adalah soalan bentuk yang nombor 1 tadi. Okey, so kita boleh selesaikan dengan kaedah menyelesaikan masalah macam soalan pertama lah. Sekejap saya besarkan sikit. Alright. Tapi, apa yang saya nak tunjukkan kat sini ialah pelajar bahagian menyelesaikan ni memang problem. Bila nak darab dengan bracket masalah, nak kumpulkan. Macam jawab soalan pertama tu pada dia susah sangat. Tapi bila soalan ni ada dekat objektif, saya akan bagi cara yang mudah untuk awak jawab soalan ni. Okey. Kita jawapannya dah ada kat sini. X apa kan? Nilai X tu kita dah ada. So apa kata awak gantikan nilai X ni dalam persamaan.
Okay, persamaan dia bagikan macam ni. Okay, macam ni kan. Tolak X sama dengan 3. So kita nak check A ni jawapan dia ke bukan kan? So kita ambil nilai X sama dengan negatif 1 ni, gantikan kat dalam ni. 4 kali negatif 1. Lepas tu kita ada bracket 2 kali negatif 1, tolak 1. Tolak dengan negatif 1. Sama dengan 3. Sama dengan 3 tak? So kalau awak tekan kalkulator, semua ni sama dengan 3 ke tak? Okay, kita cuba tekan kalkulator. Okay, kita cuba tekan kalkulator. Macam mana tekan kalkulator pun kena belajar juga ni. Okay, ni tadi shift mod 3 sama dengan. So ni kita dah clear kan Kita dah balik ke original. Okay, so kita pun nak tekan. Kita ada bracket dekat 2x tolak 1 ni kan. Okay, kalau kita type, cuba type sama macam tu boleh tak? Negatif 1, kita tutup bracket. Lepas tu kita buka balik bracket, kita ada 2, kita ada bracket, negatif 1, tutup bracket, kita tolak. Saya ikut macam tu macam yang kita tulis tu. Okay, tutup bracket. Kemudian kita tolak. Kemudian kita letak bracket lagi. Kita tolak. 1. Tutup bracket. Sama dengan berapa? 13. Maknanya nilai semua ni ialah 13. 13 sama dengan 3 ke? Tak kan? So maknanya A bukan jawapan. Lepas tu kita cuba lagi. Kalau X tu sama dengan negatif 3/4, kita pun masuk 4 negatif 3/4. Lepas tu 2 negatif 3/4 tolak 1. Kemudian tolak negatif 3/4. Kita cari yang belah kiri punya ni lah. Okay, so kita pun type lagi. Okay, kita cuba type semula. Ikut je macam mana yang awak tulis tu. Negatif 3/4. Tapi jangan salah type lah. Yang penting jangan salah type lah. Kemudian bracket 2 negatif 3/4. Yang penting awak tengok saya dah salah type. Negatif 3/4. Daripada awak duk tembak jawapan ni kan. Boleh tekan try and error, tekan calculator. Tolak 3/4. Macam tu kan. So berapa semuanya? 8/1/4. So 8/1/4 tak samalah dengan 3. So B pun ni semua 8/1/4. Bukan 3. Kalau kita type, kita masukkan dapat 3 tu dah jawapan dia. So B bukan jawapan. Kita cuba lagi. 4. Kalau yang ni X sama dengan negatif setengah. Negatif setengah. Lepas tu 2. Negatif setengah. Tolak 1. Tolak negatif setengah. So kita tekan lagi. Boleh tak? Betul ke tidak? So kita type dah mula. Nampak macam leceh, tapi baiklah leceh dapat jawapan betul kan daripada tembak tapi jawapan awak salah. Okay, 4 negatif setengah. Bracket 2 darab dengan negatif setengah. Tolak 1, tutup bracket. Tolak setengah. Okay, sama dengan 4/1/2 pun bukan juga jawapannya. Okay, kalau dah 3/3 awak jawab tu bukan jawapan, confirm lah jawapannya D, tak payah kira. Okay, tak payah nak pening-pening nak kira sebab memang bukan jawapan. A bukan, B bukan, C pun bukan. So D lah jawapannya. Dah, terus pilih D. Kalau saya buat, saya ajar macam tu je lah. Kalau sampai C tadi dah betul, terus tak payah buat D dah. Macam tu lah So ini adalah kaedah macam mana kita nak jawab kertas 2 punya bentuk. Okey, kita pergi ke, maaf bising sikit. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Ini bentuk sama macam tadi. Sebab nilai semua dah ada dekat A, B, C, D. Jadi tak payah susah-susah nak fikir macam mana nak cari K. Kita masukkan aja nilai yang dah bagi tu. Okey, kita ada K tambah 4. Kemudian kita ada bagi 2. Ni sebelah kiri.
Kemudian ada kita 3, K tambah 3. Okey, kita cuba dekat A ni. Kita cuba dekat A. Kita cuba K negatif 1 ni. So kita pun ganti negatif 1 tambah 4. Kalau K tu negatif 1, bahagi 2. Kemudian 3 per negatif 1 tambah 3 kan. So 4 tolak 1, 2. 4 tolak 1, 3. Sorry. 3 per 2 lah. 3. 3 tolak 1, 2. Sama. 4 tolak 1, 3. 3 per 2. 3 bawah, 3 tolak 1, 2. 3 per 2. So belah kiri sama dengan belah kanan. So maknanya yang K sama dengan negatif 1 betul. Okey, cuba kita uji kalau K tu sama dengan 1. Dia kena dua-dua betul. Okay, kalau 1 tambah 4 per 2 sama dengan 3, 1 tambah 3. Sama tak kanan dan kiri? So kita dapat 5 per 2. Kita dapat 3 per 4. Tak sama. So maknanya A bukan jawapan sebab ini tak memenuhi. Kita cuba pula B. Sebab B, sorry. Kita cuba B. B tadi yang K negatif 1 kita dah cuba kan? Yang ini memang dah betul. So K negatif 6. So kita cuba kat negatif 6 pula. Negatif 6 tambah 4 per 2 sama dengan 3 per negatif 6 tambah 3. So 4 tolak 6 negatif 2. Bawah per 2. 3 tolak 6 negatif 3. Kan? Kecil, besar tolak kecil. Kecil tolak besar, negatif 3. So 2 bagi sini jawapan negatif 1, negatif 1. Kanan kiri sama. Jadi jawapannya ialah B. Okay. Alright. So dengan hanya menggantikan saja. Tak perlu nak darab silang lah, tak payah. Okay. Itu satu sama. Okay, setakat ini boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan 1, 2, 3, 4 soalan ni. Okay, kita akan sambung.